Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih Fadil Ustaz pengerusi majlis pada malam ini. Yang saya hormati barisan pimpinan Masjid Al-Alami. Betul Masjid Al-Alami Alami. Oh, international Masjid Al-Alami MITC Aikroh Melaka. Ini dihormat datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, dengar clear tak? Ke bergema sikit. Alhamdulillah. Saya nak tengok yang mana, dekat ke okey, jauh okey. Tuan-tuan, pada malam ni jauh lagi okey ke dekat lagi okey? Jauh sikit. Takut bergema. Ni macam ni okey? Boleh. Kita masjid dia besar, dia bergaung sikit. Biasalah tuan-tuan. InsyaAllah. Yang belakang boleh Boleh, good. Baik. Jadi pada malam ni tuan-tuan, alhamdulillah, kita nak cerita seorang manusia. Penceritaan seorang manusia yang luar biasa. Walaupun kempen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah suruh sebut, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Ya Rasulullah, tolong cerita dekat semua orang, "Ana basyarum mithlukum yuha ilai." Aku ini manusia seperti kamu. Nabi disuruh oleh Allah untuk bagi tahu kepada semua orang, aku manusia seperti kamu. Sebab itu kita tidak meletakkan kedudukan Nabi Muhammad sebagai seorang anak Tuhan. Tidak. Kita tidak meletakkan Nabi Muhammad dengan cerita kepelikan. Kepelikan itu berlaku pada waktu-waktu tertentu. Mukjizat bila ada kepelikan. Betul. Tetapi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang manusia. Hari ini kita cerita as a human, sebagai seorang manusia. Walaupun ulama menyebut walakin laisa kal bashar, Nabi Muhammad tidaklah seperti manusia-manusia lain. Kemuliaan, kedudukan, ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan sampai hari ini kita cerita dia di mana-mana tempat. Jadi pada malam ini tuan-tuan, ya. Boleh saya okey je. Boleh. Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan, kita cerita dengan pelbagai sudut. Ada orang cerita dari sudut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang cerita dari sudut ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang cerita akidah, macam mana Nabi menjaga ketuhanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang cerita benda yang Nabi suruh. Bahkan ada orang cerita benda yang Nabi tak suruh pun. Sebab segala benda daripada Nabi semuanya seronok untuk kita cerita. Semua seronok. Ada benda yang Nabi tak suruh ikut. Contohnya bila kita cerita tentang rupa paras Nabi. Betul? Tuan-tuan mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Biasa orang baca kitab Imam Tirmidzi, lebih kurang 400 hadis. Kita baca, kita talaki, sebahagian masjid buat daurah. Satu hari habiskan 400 hadis. Macam mana Imam Tirmidzi kutip, Nabi suka pakai macam mana, Nabi suka makan lauk apa, Nabi muka dia macam mana. Yang ni kebanyakannya benda yang Nabi tak suruh ikut pun. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suka makan lauk apa? Suka makan lauk apa? Nabi tak suruh ikut orang Melaka ikut lauk Nabi suka. Tak ada. Orang Melaka suka apa? Asam pedas. 3 jam cari asam pedas. Satu-satu. Saya sampai pada tadi lagi. Suka asam pedas.
Nabi SAW, Nabi tak paksa, selera kamu, silakan. Ada sunnah bab makan yang Nabi suruh ikut. Contohnya, Samillah wa kulli biyaminik wa kulli mimma yalik. Sebut nama Allah, makan ambillah yang dekat. Makan ambillah, gunalah tangan kanan. Itu sunnah tasyri'iyah. Ada sunnah yang Nabi tak suruh ikut pun. Contohnya, Nabi suka bahagian kambing. Orang pun bincanglah kambing apa yang Nabi suka, jenis bahagian mana. Kita pun tengok katif ke, bahu ke, zira' ke, paha ke. Dan dikutip oleh ulama, kutip oleh sahabat. Sebab ada sebab. Untuk apa dikutip hadis berkenaan makanan kegemaran Nabi? Walaupun Nabi tak suruh. Sebab memang ada sebab. Rupa paras Nabi sebagai contoh. Nabi suruh ikut tak muka Nabi? Tak ada. Sahabat Nabi radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan contohnya. Muawiyah badannya gemuk, khutbah, duduk atas kursi. Ammar bin Jamuh, salih, syuhada. Kisahnya masyhur. Berkat doanya tidak mahu pulang ke rumah, mati syahid. Orang nak angkat bawa balik rumah tak boleh. Unta tak nak bangun, letak jenazah atas unta tak nak bangun. Nabi kata dia doa makbul, dia tak nak balik rumah untuk mati syahid. Kakinya tak sama. Kalau kita hari ni kita tengok ada orang satu kaki panjang, satu kaki tak berapa ni, kita akan nampaklah ni orang kelainan upaya. Sahabat Nabi macam-macam. Ada kulit putih, ada Bilal bin Rabah kulit gelap. Tapi kenapa orang cerita satu-satu rupa paras Nabi? Dan kita pun mengaji hadis. Laisa bil tawil walal bil qasir. Nabi tak tinggi sangat, Nabi tak rendah sangat. Laisa bil abyadil amhaq. Nabi tak putih sangat, tak gelap sangat, tapi lebih dekat putih kemerah-merahan. Orang pun tengok gigi Nabi. Fallajin al-asnan, giginya macam ada jarak-jarak sikit. Hidung Nabi ada orang cerita dengan keadaan hidung Nabi yang tinggi, daripada jauh nampak macam ada cahaya. Sawaun batunun wa sadrun. Perutnya dengan dadanya sama. Yang ni jangan tengok penceramah lah. Cerita habis. Detail tuan-tuan. Tapak tangan Nabi rata. Semua ini dikongsi oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kerana apa? Ada sebab. Walaupun benda itu Nabi tak suruh ikut. Adakah kita diminta pakai produk bagi kulit putih untuk jadi tiru Nabi? Tak ikut sunnah pun. Bukan. Tak ada pun sunnah kena pakai bagi jadi putih. Tak ada. Rambut Nabi tak lurus sangat, tak kerinting sangat, lebih dekat lurus ataupun lebih dekat dengan macam ikan mayang. Nabi tak suruh ikut, tapi orang kutip, orang kumpul kerana kecintaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, kita jatuh cinta. Kita tengok, kita seronok. Kita dengar, kita terbayang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini telah jadi nikmat untuk kita, Ustaz. Nikmat cerita pasal Nabi. Seronok cerita pasal Nabi, happy kita, bahagia kita. Inilah sumber kebahagiaan umat. Kita habis duit ringgit, jual tanah ada orang kampung, semata-mata nak pergi tanah suci Mekah. Tuan-tuan, habis duit, habis masa, korban masa tuan-tuan untuk ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak ada pertalian darah dengan kita mungkin ramai di sini bukan ahli bait, tidak ada keturunan, tidak ada alir darah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita pi tuan-tuan. Sebab cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, dia budak kecil. Nabi ni dia masuk satu tempat, dia masuk Madinah. Orang pakat bagi hadiah. Macam kita lah, tuan-tuan pergi mana-mana tempat, kadang-kadang orang bagi hadiah. Orang baru masuk, tetamu lah, penceramah ke, orang bagi hadiah. Besar hati. Jadi orang bagi hadiah kat Nabi. Ummu Sulaim ada seorang perempuan. Dia tak ada hadiah. Jadi dia nak bagi kat Nabi ni, nak bagi apa? Maka waktu itu, dia bagi anak dia, Anas bin Malik. Ya Rasulullah, ambillah anak aku, Anas bin Malik. Nabi pun doa untuk Anas, bagi umur panjang, akthir malahu, bagi banyak hartanya, wa waladahu, bagi banyak anaknya. Nabi doa. Dan dia jadi khadam Nabi. Duduk dalam rumah.
Dia yang cerita benda ni. Ada benda yang Nabi suka, aku tak berapa, bukan selera aku lah. Contohnya macam Nabi dia suka makan lauk, apa tu, adubak. Apa tu, labu. Orang sini makan labu tak? Labu. Dia ada labu air, labu satu lagi labu manis tu. Nabi makan labu manis. Seronok, Nabi suka. Anas bin Malik kata, aku selalu jamu Nabi makan. Aku tak suka sangat dengan labu. Bukan selera aku. Tuan-tuan, kalau orang Negeri Sembilan, dia suka dengan masak lemak lah. Kan? Kalau orang Penang macam saya, dia gulai-gulai lah. Anas bin Malik pun dia ada selera dia. Tapi bila Nabi suka labu, suka dubak, aku tengok labu, aku jatuh cinta dengan labu. Subhanallah. Sahabat Nabi ni, apa benda tentang Nabi dia suka? Apa benda? Nabi bagi hadiah dekat dia, apa tu, cangkole. Bukan gelas lah, apa? Qadahun. Ni ada orang Kedah. Kedah. Qadahun. Qadahun tu ada orang kata bekas air lah, bahasa Arabnya. Ada orang Kedah. Melaka asal bahasa Melayu, bahasa Arab. Malaka. Mana ni? Qadah. Dia bagi kolek. Nabi bagi kolek ke Anas bin Malik. Anas bin Malik, tuan-tuan, dia pergi mana-mana pun dia tak kat depan. Dia tunjuk kat orang ni, kat tabi'in ni, kolek Nabi bagi ni, kenangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lah kalau bagi kolek kat orang rumah kita, tuan-tuan, hadiah anniversary bagi kolek. Rasanya dia pun tak appreciate sangatlah kolek kan. Lainlah bagi barang kemat. Tapi Nabi bagi kolek dekat Anas bin Malik. Anas bin Malik bawa pergi mana-mana. Ini menunjukkan semuanya ada kaitan cinta bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni cerita dia, kita nak cerita apa dia? Kita nak cerita bab mencintai dan dicintai. Mencintai dan dicintai. Tuan-tuan, cinta. Saya nikah dah. Nikah dah. So, nampak macam tak confident dia menikah tak menikah lagi. Nikah dah. Nikah Ustaz. Cinta. Hub. Mahabbah. Wudda itu cinta yang berbunga-bunga. Rahuma, cinta yang ada nilai belas ihsan. Nabi sayang. Kita cerita about cinta. Ada beza tak? Suami cinta isteri, isteri cinta suami. Ada beza tak? Ada beza tak? Haji. Suami cinta isteri, isteri cinta suami. Agak-agak mana lebih cinta? Agak-agak lah. Walaupun jawapan tu saya tahu boleh bohong. Agak-agak. Ada beza tak? Okey, tuan-tuan nampak macam tak confident nak jawab kan? Suami mati, isteri mati, mana lebih sedih? Suami kematian isteri dengan isteri kematian suami, mana lebih sedih? Isteri kematian suami. Jadi kalau isteri ustaz meninggal, sedih tak? Sedih juga. Tapi dia sedih lagi lah kalau ustaz meninggal. Nak confirm. Dia tidak ada nas kata siapa lebih sedih, siapa lebih sayang. Tak ada. Isyarah ada tak? Isyarah. Tanda-tanda dalam Quran ada. Berkemungkinan orang perempuan lebih sedih. Sebab dia kena 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa 'ashara. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Orang lelaki ada iddah tak kalau isteri meninggal dunia? Hari ni meninggal, esok boleh nikah tak? Boleh. Orang confident jawab. Boleh. Tak meninggal lagi pun boleh kahwin. Betul tak? Ada beza tak? Orang perempuan solidariti. Dia kena ihdad, berkabung, meninggalkan perhiasan. Lain. Dia kena tunjuk kata kesedihan dia. Okey, kita ada waktu kita tak disuruh untuk berkabung lebih-lebih. Tapi bagi wanita kematian suami ada. Syariat suruh untuk 4 bulan 10 hari. Contoh. Begitu juga sayang mak dengan anak. Sayang anak dengan mak. Mana lebih sayang? Mak sayang anak ke anak sayang mak? Mak sayang anak ke anak sayang mak? Kita mungkin kadang-kadang kita waktu muda dulu tuan-tuan, kita rasa kita sayang mak kita lebih. Bila kita dah jadi bapa, kita dah jadi mak, kita tahu rupanya tak sama. Tak sama bila kita tengok anak melihat kewafatan, kematian mak dia.
berbanding mak tengok anak meninggal. Tak sama. Urus jenazah, yang mana anak urus jenazah bapa dengan urus jenazah duduk dalam bilik jenazah ni, bapa duk mandi anak ni, tak sama tuan-tuan. Siapa biasa mandi jenazah budak-budak, dia tahu. Feel-nya lain. Kita rasa sama? No, tak sama. Ada sikit beza. Begitulah tuan-tuan, kita cinta Nabi. Kita kata kita cinta Nabi. Nabi SAW mencintai kita lebih daripada kita cinta Nabi. Nak cerita bab cinta ni, faham tak faham bab cinta? Nabi SAW mencintai kita lebih daripada seorang ibu sayang pada anaknya. Nabi SAW, tuan-tuan, kalau dalam Al-Quran menyebut bagaimana keadaan padang mahsyar, bagaimana keadaan qiyamah, seorang ibu akan melahirkan anaknya, membiarkan anaknya. Tuan-tuan cari riwayat sahabat Nabi ke ataupun mana-mana riwayat Nabi meninggalkan umatnya tanpa sebab. Tanpa sebab tidak ada. Tuan-tuan baca riwayat sahabat Nabi dihalau keluar daripada rumah Nabi dengan tanpa sebab. Jarang kita dengar. Kita tengok Nabi SAW sayang umat lebih daripada kita sayang pada Nabi SAW. Tuan-tuan, cerita masyhurlah. Hadis yang kita pernah dengar, hadis Sahih Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata, ana sayyidu walad Adam. Aku ni penghulu anak Adam. Aku penghulu bagi anak-anak Adam, bagi semua orang. Nabi, tuan-tuan, dia ada ranking dia. Nabi ada ranking nombor 1, nombor 2, nombor 3 ada. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah Rasul yang mana sebahagian Rasul dilebihkan di atas sebahagian yang lain. Ada Rasul boleh cakap dengan Allah. Siapa dia? Nabi Musa. Nama paling banyak disebut dalam Quran. Wa kallama Allah Musa taklima. Nabi Musa boleh bicara dengan Allah. Ada Nabi yang Allah sebut, wattakhadha Ibrahim khalila. Nabi Ibrahim, aku mengangkatnya sebagai kekasih aku. Ada Nabi boleh apa lagi? Melembutkan besi, contohnya wa alanna lahul hadid. Nabi apa? Nabi Daud. Nabi Muhammad bila apa tu, topi besi cucuk pipinya sampai gigi patah waktu perang Uhud, dilibas pedang libas, topi besi itu cucuk dan berdarah dan gigi Nabi patah dalam perang Uhud. Nabi tarik tak boleh. Kalau Nabi Daud, kelebihan dia melembutkan besi. Ini kelebihan Nabi-Nabi. Nabi Sulaiman ada raja kerajaan yang besar, boleh berbicara dengan binatang. Ini kelebihan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi-Nabi dimuliakan, ada ranking. Antaranya yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi menyebut, faddaltu alal anbiya. Aku dilebihkan di atas segala Nabi-Nabi. Ada Nabi, ada kitab. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Ada Nabi, ada kitab. Ada Nabi, tak ada kitab. Betul? Ada Nabi, ada suhuf. Ada Nabi, tak ada suhuf. Wa rusulan qad qasasnahum alaik. Ada Nabi, ada cerita dalam Quran. Betul? Nama ada, cerita ada. Ada Nabi, nama ada dalam Quran, cerita tak ada dalam Quran. Betul? Wadhkur Ismail wal Yasa' wa dhal kifl kullum minal akhyar. Dhul kifli, Ilyasa', cerita tak ada, nama ada. Nama ada. Wa rusulan lam naqsushum alaik. Ada Nabi tak dicerita dalam Quran. Ada Nabi cerita ada, nama tak ada dalam Quran. Ada tak? Nabi Khidir, Nabi Samson, Nabi Samuel. Ni Nabi-Nabi cerita ada, nama tak ada. Tuan-tuan, Nabi-Nabi ni macam-macam Nabi-Nabi. Tapi bila di padang mahsyar, cerita bab sayang ni. Cerita bab sayang. Bila di padang mahsyar, tuan-tuan, mahsyar ni dia lain, suasana dia lain. Nama pun mahsyar. Mahsyar ni daripada hasyara. Hasyara tu maksudnya kumpul. Bahasa Arab kalau kita sebut jama'ah, kumpul. Ni ramai pelancong solat jama', kan? Solat jama'. Jam'u, menghimpunkan. Betul? Menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Jama'.
Mujtama', masyarakat. Ijtima', perhimpunan. Jama'ah bermaksud himpun. Tapi bila di padang mahsyar dia tidak menyebut majma', dia sebut mahsyar. Ada sebab. Jama'ah himpun dengan sukarela. Tapi mahsyar, hasyara, himpun, kumpul dengan dipaksa. Saya dan tuan-tuan, kita semua tuan-tuan, bila kita mati, kita akan bangkit balik. Betul tak, Cik? Saya akan bangkit dan tuan-tuan akan bangkit. Dan bila kita bangkit, kita akan komplain. Ini benda pertama kita buat. Kita bangun-bangun di atas padang pasir warna putih. Sa'ida. Bangun-bangun padang pasir warna putih. Siapakah orang yang pertama? Orang yang pertama, wa awalu man yashaqqu anhu al-qabr. Siapa orang pertama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun. Nabi orang pertama bangkit di padang mahsyar. Wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Nabi akan cerita kepada kita tentang syafaat Nabi. Saya baca hadis tentang syafaat, cuma nak sebut padang mahsyar. Ada mahsyar ni. Mahsyar ni tuan-tuan, dia banyak hadis mahsyar. Wa yaqulu, Quran kata, wa yaqulu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita, saya dan tuan-tuan akan cakap wail. Wail ni apa dia? Bahasa Melayu kita banyak terjemah celaka lah, no? Dulu kita kata kat orang kat apa, kabari tu kan, Taibuzam kan, dia sebut wail. Kita kata dia sebut neraka kan ni. Kita pun tak tahu bahasa Arab, bahasa India, Tamil, kita pun duk mereka, dia kata wail kot lah. Dulu lah, wailana, celakalah, man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangunkan kami ni? Kami tengah tidur elok-elok ni. Siapa yang bangunkan kami? Imam Qurtubi kata pasir pun tak ada gabuih. Gabus. Orang Melaka panggil apa gabuih? Gabus. Apa? Buanglah. Cerita macam mana bahasa orang Melaka. Ni, tak ada kuih. Kuih apa tak kuih? Ni. Pasir pun tak ada nak. Allah, awak teruk sangat bahasa ni. Pasir pun tak ada, orang Kedah kata tak ada nak gabuih lah. Bangun-bangun pasir atas kepala ni, tak ada nak gabuih. Jalan macam tu, tak tahu apa. Dalam riwayat kata yajma'allahu al-awwalin wal-akhirin. Allah kumpul daripada zaman Adam, Nuh, Ibrahim sampai Nabi Muhammad, kumpul semua. Bila kumpul fi sa'idin wahidin, di atas padang pasir warna putih, dengan tak pakai baju, dengan jalan seorang-seorang, tak fikir pasal orang. Hari ni kita sikit-sikit tengok orang, betul? Orang tu tak betul, orang ni salah, orang tu tak kena, orang ni. Padang mahsyar tak fikir dah pasal orang. Orang telanjang pun ikut dia lah. Semua tengah duk cerita pasal diri sendiri ni. Duk cerita diri sendiri. Tu sebab tu kita kena rajin main masjid. Sebab bila main masjid ni biasanya kita tengah tengok diri sendiri. Jarang berlaku tengok orang. Tapi ada juga orang main masjid, kita duk ceramah, ustaz ceramah, dia tengok orang lain tak kenal ni. Nampak gaya orang sebelah aku duk kenal dengan ustaz ni. Dia tak tengok dia kena, dia tengok orang lain kena. Rugi. Padang mahsyar jalan. Ketika kita jalan, fayubsuruhum nadhr. Melihatlah orang-orang yang melihat. Nak cerita suasana yang dahsyat. Dahsyat tak dahsyat? Waktu itu kita jalan, ada hadis Nabi sebut macam ni, angkat jari. Ada hadis Nabi tunjuk jari macam ni. Yang ni nak gambarkan matahari dah makin dekat. Wa tadanu minhum asy-syams. Matahari mai ada sampai sedengkai. Ada riwayat Nabi tunjuk jari macam ni, Nabi bagi tahu peluh dengan darah ni sampai paras hidung. Dalam keadaan ada hadis Nabi riwayat Ahmad, Nabi kata apa? Ya Allah, jauhkanlah aku daripada min dhiqin nas, daripada crowded orang. Maksudnya ada ketika suasana terlalu padat, ada ketika suasananya selesa, tenang dia jalan. Dia ada suasana beza-beza. Dalam hadis sebut apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana minal ghammi wal karbi, dalam ketakutan, dalam kebingungan, ma la yutiquna wa la yahtamilun, siapa pun tak boleh nak menanggung keadaan ini.
Siapa pun tak boleh kontrol, uncontrol. Time tu semua tak boleh. Pakat pergi cari Nabi-Nabi. Time tu tuan-tuan. Sekarang kita ingat semua masalah kita boleh selesai, betul? Kita rasa kita yang boleh handle. I boleh handle kes ni. I dah kena kes berat lagi, I boleh handle, apatah lagi kes ni. Padang mahsyar, semua pergi cari Nabi. Time ni baru cari Nabi, tuan-tuan. Cari Nabi Adam. Hadis yang masyhur. Jumpa Nabi Adam. Ishfa'lana ya Adam. Syafaatkan kami wahai Adam. Ala tarawni. Engkau tak tengok ke macam mana keadaan kita di padang mahsyar? Ada orang yang special. Laluan 7 golongan. Yang mana laluan express, VVIP. Kan ada hadis Nabi sebut. Yawma la dhilla illa dhillu. Hari di bawah naungan arash Allah. Ada orang special, 7 golongan. Tak apalah dia special ni. Kami ni macam mana ni? Kami macam mana ni? Adam kata, idhabu ila ghairi. Engkau pergi cari orang lain. Adam sebut tentang apa? Dia kata, hari ini, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlah. Hari ini hari yang mana Allah marah. Tak pernah berlaku kemarahan Allah sedahsyat ini. Siapa cakap? Adam. Adam pun takut dengan mahsyar. Ni Adam ni tuan-tuan. Nabi Adam. Nabi. Tak pernah berlaku kemarahan Tuhan sedahsyat begini. Maka dia pun menyebut tentang zunuban, tentang dosanya. Adam sebut dosa dia. Orang nak minta ampun, minta bagi syafaat. Adam kata, aku pun dosa. Aku pun bukan baik. Padahal dosa Nabi Adam dah dimaafkan oleh Allah. Betul tak betul? Dengan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang terawal turun atas muka bumi ni. Doa yang paling awal. Doa Nabi Adam. Allah dah ampun dosa. Tapi ketakutan membuatkan mereka itu tak berani untuk cerita dosa orang lain dan cerita dosa diri sendiri. Dahsyat. Pergilah jumpa dengan Nabi Nuh, awal Rasul. Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Nabi Nuh pun cakap, aku ni, anak aku pun tak selamat ni. Subhanallah tuan-tuan, Nabi Nuh berapa lama dia berdakwah? Berapa lama dakwah? 950 tahun. Ada dia cakap dekat orang, saya dah jadi pendakwah dah. Saya dah buat kerja dakwah dah. Saya dah banyak berkorban dah. Saya ni tak ada cuti. Pagi, petang, siang, malam duk mengajak orang saja. Saya ni, dia tak sebut saya. Dia sebut apa? Dia sebut ni anak aku pun tak lepas. Padahal dalam Quran menyebut dia dakwah lailan wa nahara. Siang dan malam. Bukan dakwah malam saja, bukan dakwah siang. Siang dan malam. Nuh 950 tahun. Pergilah kepada Ibrahim Khalilullah. Jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun cakap, aku pun pernah tipu 3 kali. Pernah tipu 3 kali. Padahal tipu Nabi Ibrahim tu tipu yang Tuhan tak marah pun. Kan Nabi Ibrahim tipu siapa? Orang tanya siapa yang pecahkan berhala ini? Dia kata tu. Tu hak tokoh hak besar tu. Yang besar tu lah yang pecahkan yang kecil-kecil. Yang ni tak hendak maafkan dah. Tapi kebimbangan. Padang mahsyar membuatkan semua orang pakat cerita tentang dosa masing-masing. Pergilah jumpa dengan Musa. Jumpa Musa. Musa pula pun cakap dia tak boleh. Ringkas cerita, suruh jumpa dengan Ruh Allah. Jumpa Nabi Isa AS. Nabi Isa cakap pun tak boleh. Last kali Nabi Isa kata apa? Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok. Satu-satu Nabi. Satu-satu Nabi. Sebelum saya nak cerita Nabi-Nabi tuan-tuan, penutup bagi cerita ni, satu je nak cakap. Yang saya sebut tadi, Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi pun tak berani menghadapi mahsyar. Apa preparation kita menghadapi mahsyar? Apa preparation? Tuan-tuan, kita mati, kita bangun. Bangun, kita akan bangun dengan geng. Dengan geng, dengan kelompok. Maksudnya di hari akhirat ada geng dia tuan-tuan. Yauma yunfakhu fis sur, Quran kata, fatatuna afwaja. Afwaja tu bermaksud kamu bangun dengan geng.
Pernah dengar ada ayat Quran? Wa ashabul yamin. Pernah dengar tak? Geng kanan. Wa ashabul shimal. Geng kiri. Pernah dengar tak? Bangun, bangkit dengan geng. Ayat Quran lagi ada menceritakan bahawa yauma tabyaddu wujuh, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Ada orang wajah putih berseri-seri. Ni ada lagi. Geng wajah putih berseri-seri. Sebelah sini pula geng wajah seolah-olah dibakar oleh api neraka. Siapakah geng yang belah kanan yang nampak wajah berseri-seri? Fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah-wajah mereka terdapat tanda orang-orang semayang. Ni geng semayang. Yang ni geng tak semayang. Jumpa Tuhan seorang-seorang, tapi bangun dengan geng. Hisab seorang-seorang, bangun dengan geng. Dah azan dulu. Kita nak habis ke bos? Okey. Nanti takut terlajak. Clear ke Ustaz? Dengar pecah-pecah ke clear? Saya takut pecah. Boleh? Dia. Astagfirullah. Allah. La hawla wala quwwata illa billah.
La ilaha illallah. Baik tuan-tuan. Kita dalam 8.40 tu insya-Allah kita cerita sikit lah. Yang tu yang saya cerita tentang mahsyar. Mahsyar ni kalau nak cerita sampai habis hadis Nabi ni, yang terakhir sekali lah, lepas Nabi Isa, orang jumpa dengan Nabi Muhammad. Bila jumpa dengan Nabi Muhammad, orang cakap benda yang sama. Ala tarawni ya Rasulullah. Engkau tak tengok ke apa yang kami hadapi ya Rasulullah? Ala tara ila ma nahnu fi. Teruk ni, kami nak kena ni dekat padang mahsyar ni. Macam mana ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad cakap, tak apa. Aku akan memuji Allah. Aku nak cuba minta dengan Allah. Nabi sujud. Nabi puji Allah. Nabi puji, Nabi minta, tuan-tuan. Nabi minta sampai Allah sebut, kata Nabi Muhammad, irfa' ra'sak. Ya Muhammad, angkat kepala engkau. Angkat. Nabi sujud, Allah kata, bangunlah, angkatlah kepalamu wahai Rasulullah. Bila Nabi angkat saja kepala Nabi, Allah kata kat Nabi, sal tu'ta, ishfa' tushaffa'. Mintalah apa yang engkau nak minta. Mintalah apa yang engkau nak minta. Time tu tuan-tuan, kita akan relate dengan hadis yang Nabi pernah sebut. Nabi kata setiap Nabi, dia ada doa yang makbul. Kita pernah dengar hadis ni, setiap Nabi ada doa makbul. Kata Nabi, Nabi-Nabi semua dah baca. Aku pun akan baca. Aku simpan doa yang makbul ini bila? Ni, time ni tuan-tuan. Rupanya Nabi duk simpan lama dah doa bila? Saat ini. Bila Allah tanya apa yang kau nak, waktu itulah Nabi pun minta kepada Allah ketika Allah tanya apa yang engkau nak minta. Tak ada benda lain tuan-tuan, kata Nabi, farfa' ra'si, aku bangun kepala aku lalu aku meminta kepada Allah, ummati ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Ya Allah, aku tak minta benda lain. Selamatkanlah anak-anak buah ni. Selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Allah kata, ya Rasulullah, keluarkanlah daripada neraka orang-orang yang ada satu zarrah iman. Satu zarrah iman. Sebab itulah tuan-tuan, syafaat Nabi bukan hanya kepada orang yang selawat Nabi. Bukan hanya kepada orang yang salat. Bukan hanya kepada orang yang taat. Dia tidak syirik kepada Allah. Dia tidak syirik kepada Allah, tapi dia buat dosa besar. Ada kemungkinan tak dapat syafaat? Ada kemungkinan. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi sebut, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku adalah untuk orang yang buat dosa besar sekalipun di kalangan umatku. Maka waktu itulah Nabi minta. Dan tuan-tuan boleh tengok hadis Nabi SAW ketika kita lalu titir sirat. Seorang-seorang lalu. Nabi akan pegang bau seorang-seorang. Nabi akan menyebut, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah hamba Allah ni. Allah, selamatkanlah dia. Nabi minta kepada Allah SWT, Allah, bagilah orang ni dapat syafaat. Orang yang ada satu zarrah iman, dia selamat. Tiba-tiba Nabi sujud lagi, Nabi puji Allah lagi. Allah pun tengok, ya Rasulullah, irfa' ra'sak. Nabi bangun, minta. Nak minta apa pula dah? Nabi kata apa? Ya Rab, ummati. Rupanya memang betul duk simpan doa ni saat ini. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Allah kata, ya Rasulullah, walaupun orang tu ada sebesar zarah, lebih kecil daripada biji sawi iman, selamatkanlah dia. Sebab itu kita tak heran tuan-tuan bila kita tengok sejarah Nabi ni bila dia duduk kat Mekah, bila semua orang Mekah tak mau kat dia, bila orang Quraisy tak mau kat dia, dia minta permission dengan orang Quraisy. Satu saja nak minta, hampa nak perli aku ke, hampa nak kata apa ke, satu je, izinkan aku pergi ke setiap kemah-kemah.
Nabi ni bila musim haji, semua daripada negara-negara luar buat kemah dekat Mina. Macam kita buat hari ni, buat kemah kat Mina. Nabi akan pergi setiap kemah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada benda lain. Qul la ilaha illallah tuflihun. Qul la ilaha illallah tuflihun. Sebutlah la ilaha illallah, anda pasti berjaya. Yang tu jadi kempen. Yang tu saja yang disebut dalam setiap kemah. Sebab itu ada kemuliaan orang-orang kemah Madinah. Ada kemuliaan sebab mereka salah satu kemah yang menerima dakwah Nabi. Tapi nak cerita tuan-tuan, Nabi sebut la ilaha illallah tuflihun, anda pasti berjaya. Rupanya ini tuan-tuan, saat bila mana Nabi nak bagi syafaat orang yang ada la ilaha illallah sebagai iman. Sebab itu dalam Quran disebut laqad ja'akum min rasulin min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Apa kata Allah SWT? Telah datang kepadamu seorang Rasul, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat baginya menanggung kesusahanmu. Al-Imam Al-Qurtubi menyebut Nabi rasa berat nak tanggung apa dia ni sebenarnya ni. Terasa berat nak tanggung berat kita ni apa dia? Apa maksudnya? Ada ulama kata mungkin Nabi tak sanggup tengok kita mati dalam keadaan tidak makan. Tetapi bukan itu sebenarnya. Nabi takut, Nabi nak tanggung kita tak makan ke? Ya, Nabi pun tak suka kita dalam kebuluran. Nabi pun tak suka kita hidup merana. Tapi tuan-tuan, Nabi lebih takut, Nabi lebih bimbang umatnya mati tanpa iman, mati tanpa la ilaha illallah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tamak, bahasa Arab kata haris. Tamak bersungguh-sungguh memastikan semua orang beriman. Hang duduk rumah banglo ke, hang duduk rumah istana ke, hang duduk bawah jambatan ke, hang duduk rumah kampung ke, mati kau kena mati dalam beriman. Nabi sampaikan kepada semua orang. Sebab itulah keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Nabi pada kita. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana sahabat tak cinta kepada Nabi. Kata Urwah, dia kata aku ada kabel kerap masuk istana. Dia ada orang kadang-kadang dia kerap masuk istana. Dia masuk istana Kisra, istana Syam. Dia kata aku tak pernah jumpa satu orang makhluk yang mana bila dia cakap satu benda, orang taat pada dia, bukan setakat taat dan jatuh cinta pada orang tersebut. Fir'aun orang taat belum tentu jatuh cinta. Namrus orang ikut cakap tuan dia, cakap Namrus, tapi belum tentu jatuh cinta. Ini luar biasa. Bila dia bercakap pun kalau kahaknya terkeluar, pasti ada tangan yang menadahnya. Ini kata Urwah, hebatnya orang sayang pada Nabi. Orang kalau tengok Nabi tengah cakap, orang duduk depan kerana nak air liur Nabi tersembur dekat mukanya. Ini Nabi SAW punya sayang. Sayang pada Nabi tuan-tuan, kita nak tengok mungkin kita tak boleh banding. Tengok sahabat Nabi, pahlawan, lawan perang, tapi bab Nabi ni menangis macam budak-budak. Menangis dengan Nabi ni macam budak-budak. Tuan-tuan baca riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketuk pintu rumah waktu peristiwa hijrah. Ya kan? Waktu Zuhur Nabi ketuk, "Assalamualaikum." Aisyah buka pintu. "Ya Rasulullah." Nabi tanya, "Mana ayahmu Abu Bakar?" Panggil ayah keluar daripada bilik. Ayah keluar daripada bilik, dah faham dah. Yang lain semua pakat duk hijrah dah ni. Nabi dengan dia ya belum. Dia keluar dia tanya, "Ya Rasulullah, suhbah. Aku nak kena teman kau ke ya Rasulullah?" Nabi kata, "Suhbah ya Abu Bakar. Engkau lah yang akan menemaniku wahai Abu Bakar." Aisyah kata apa? Bapa dia masuk bilik, fabaka Abu Bakar. Menangis macam budak-budak, menangis sedahsyat-dahsyatnya. Bapakku Abu Bakar. Dengan Nabi ni tuan-tuan, dia menangis macam budak-budak. Dia punya seronoknya dapat teman Nabi ni, seronok menangis keseronokan. Itu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata, kalau ada orang yang sebut kelebihan Umar berbanding Abu Bakar, bagi tahu dekat orang tu, satu hari teman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Umar dan family Umar. Kelebihan Abu Bakar. Itu kalau kita baca hadis kewafatan Nabi. Kita pernah dengar hadis kewafatan Nabi macam-macam. Cerita tentang Nabi pada 22 Safar kan. Mula sakit, bila sakit dikeluarkan daripada rumah Maimunah, isteri Nabi. Kalau orang perempuan buat umrah, makam Nabi itu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Makam Nabi rumah Aisyah, itu bilik Nabi dan juga Aisyah. Kemudian kita tengok belakang tempat orang perempuan sembahyang tu, itulah rumah innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Wanita-wanita yang mulia. Tuan-tuan, sayang kat Nabi kena sayang orang sekeliling Nabi. Orang hina Nabi hari ini. Hina Nabi, bukan setakat hina Nabi.
walladzina ma'ahu. Orang yang menghina orang sekeliling Nabi pun bermaksud hina Nabi. Orang tak boleh hina la tasubbu ashabi, tidak boleh menghina sahabat Nabi. Tak boleh hina isteri-isteri Nabi. Itulah rumah Ummu Salamah, itulah rumah kat belakang yang kita semayang orang perempuan tu kan. Bila masuk waktu dia duduk rapat dengan makam Nabi. Itulah rumahnya Safiyah binti Huyai. Itu rumah Maimunah, rumah Raihanah. Itulah rumah Hafsah, itulah rumah Aisyah, itulah rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi balik duduk rumah Aisyah, Fadl bin Abbas dan juga Ali bin Abi Talib membawa Nabi. Usung, Nabi tak larat dah tuan-tuan. Kaki Nabi terseret, ada khayat. Ada kesan garisan di atas pasir. Teruk dah. Nabi sampai duduk kat rumah. Waktu itulah ada beberapa orang yang mula tengok tanda-tanda kewafatan Nabi. Ada sebahagian hadis lepas Nabi wafat, baru orang teringat balik. Oh, patutlah Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi cakap begini. Apa dia ceritanya? Antaranya turun surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Antaranya turun Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah datang kesempurnaan bagi kamu agama kamu, iaitu Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, hari ini kemenangan dah berlaku. Sahabat Nabi waktu itu baru teringat balik, oh, bila menang, bila sempurna agama, pasti ada kekurangan. Rupanya Rasulullah nak pergi tinggalkan kita. Jabir bin Abdullah bila Nabi dah wafat, Jabir pun cerita, aku teringat balik ni, Nabi pernah sebut la tattakhiduni anni manasikakum. Hai, nak buat haji macam ni wahai Jabir. Buat haji macam ni, melontar macam ni. Macam ni lah. Nabi 3-4 kali sebut. Dibimbagi tahun depan aku tak buat haji dengan hampa dah. Dah mula nampak. Ada yang kadang-kadang Nabi cerita tentang mandikan jenazah. Mandikan aku begini dan begini. Kafankan aku begini dan begini. Bila Nabi wafat baru orang teringat balik. Oh, Nabi pernah cakap, rupanya tu tanda kewafatan Nabi. Tuan-tuan tengok sahabat Nabi radhiyallahu anhu, isteri-isteri Nabi, dia pun nak luang masa dengan Nabi. Nabi kata aku nak duduk dengan family aku. Lain macam Nabi. Aisyah pegang kepala Nabi panas. Kita pegang kepala anak kita panas, boleh pegang lagi. Aisyah pegang, Aisyah lepas. Terpantul, terlalu panas. Nabi kata asyaddul bala al-anbiya, orang paling teruk diuji adalah Nabi-Nabi. Sakit teruk dah. Nabi mula bagi tahu kat Fatimah, tahun ni Jibril 2 kali datang ziarah aku untuk tadarus Quran. Setiap tahun sekali je, tahun ni 2 kali. Aku tak nampak benda lain menunjukkan dekatnya ajalku. Orang dah mula nampak dah satu-satu. Nabi pergi Baqi' belakang tu. Nabi istighfar kepada orang Baqi'. Sahabat tengok Nabi minta ampun untuk orang Baqi', macam Nabi nak tinggalkan kita, dia kata. Nabi pergi Uhud. Kita kalau umrah kena naik bas pergi Uhud. Nabi pergi Uhud. Nabi balik daripada Uhud, Nabi ni atas mimbar. Nabi kata wa inna insyaallah bikum lahiqun. Aku akan menyusul kamu kemudian Uhud. Baru orang perasan ini tanda-tandanya. Tuan-tuan baca cerita nak kait dengan Abu Bakar. Nabi SAW sakit sampai orang pergi ambil 7 kurabin. 7 telaga mandikan Nabi SAW. Ambil air, mandikan Nabi atas katil. Nabi segar sedikit. Sahabat pun seronok bila Nabi segar. Nabi ambil serban, Nabi ikat atas kepala Nabi. Nabi naik atas mimbar. Sahabat pun masuk Masjid Nabawi. Sebab rumah Nabi dengan Masjid Nabi sebelah-sebelah ya. Nabi duduk atas mimbar. Tiba-tiba Nabi baca hadis yang masyhur. Nabi kata, ni nak cerita ni. Ada seorang hamba Allah, Nabi kata. Ada seorang hamba Allah, Allah bagi dia 2 pilihan. Pilihan yang pertama, Allah bagi kepadanya mafatih khawazinad dunia. Allah bagi dekat dia anak kunci dunia. Wal khuldu fiha. Dia kekal dengan anak kunci dunia tersebut sampai dia masuk syurga. Maksudnya, Allah bagi dia jadi kaya. Hamba tu jadi kaya, masuk syurga pula. Siapa tak mau? Kaya, masuk syurga. Pilihan kedua Allah cakap kepada hamba tersebut. Allah kata pilihan kedua adalah berada di samping Allah, iaitu mati, meninggal. Dia ada 2 pilihan. Maka kata Nabi SAW, hamba tersebut fakhtar ma'indallah. Hamba tersebut memilih untuk berada di samping Allah. Sahabat Nabi seronok dengan jawapan Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa kami melihat di tepi Abu Bakar menangis begitu dahsyat. Abu Bakar, tuan-tuan, menangis. Orang tanya Abu Bakar, kenapa Abu Bakar engkau menangis? Abu Bakar menjawab, hamba itu adalah Rasulullah. Abu Bakar faham. Nabi kata ada 7 pintu depan aku. Tutup semua pintu, melainkan pintu-pintu Abu Bakar. Ini tanda-tanda, tuan-tuan. Sahabat-sahabat dah mula rasa detik kewafatan Nabi.
Tuan-tuan, sahabat Nabi ini dia menangis pasal Nabi ini dia punya sayang kat Nabi luar biasa. Contoh macam Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adh anak muda, sayang Nabi, faqih, cerdik, susah payah dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi kata, Mu'adh, aku nak transfer engkau, hantar engkau, bukan transfer lah, hantar engkau jadi pendakwah dekat Yaman, diplomat governor dekat Yaman. Mu'adh ni ikutlah arahan Nabi. Nabi suruh, Nabi kata, jom jalan-jalan sekitar Madinah, jalan dengan Nabi. Bila jalan dengan Nabi, Nabi kata, ya Mu'adh. Mu'adh pun dengarlah, tiba-tiba Nabi ajak dia jalan-jalan sekali, spend time dengan Nabi. Ya Mu'adh, ala asa alla talqani ba'da ami hada. Luangkanlah masa denganku, wahai Mu'adh. Aku rasa tahun depan engkau tidak akan bertemu lagi dengan aku. Kalau engkau balik daripada Yaman pun, engkau akan menziarahi masjidku dan juga kuburku. Menangislah Mu'adh, tuan-tuan. Dia nak pergi Yaman, Nabi cakap macam tu pula. Ni sahabat Nabi ni panglima perang yang gagah perkasa. Bila bab dengan Nabi ni, dia punya sentimental, punya sayang pada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka tahu Nabi sayang akan mereka lebih daripada mereka sayang akan Nabi. Mereka tahu Nabi sayang mereka lebih sayang daripada mereka sayang Nabi. Kebimbangan Nabi itu luar biasa. Sebab itu bila kita terbaca riwayat-riwayat sampai kewafatan Nabi, orang menyebut a'zamul masaib, hari yang paling besar musibah dalam dunia adalah hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada hari kewafatan Nabi pun tuan-tuan tengok macam mana sahabat-sahabat duduk keliling rumah. Nabi kata tak apa, nak duduk dengan family Nabi. Anas bin Malik dia jadi bibi, dia pun cerita Nabi duduk dengan family Nabi. Nabi tak berhenti menyebut as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Anak beranakku, anak cucuku, semayang, semayang, semayang. Jagalah orang di bawah kamu, jagalah hamba kamu. Kalau kita zaman sekarang tak ada hamba, maksudnya jagalah orang di bawah kamu. Majikan, jagalah orang di bawah kamu. Jagalah bibi-bibi kamu, pekerja-pekerja kamu, orang bawahan kamu. Jaga. Nabi pesan tuan-tuan sebelum Nabi wafat banyak kali dekat family Nabi. Sampailah dekat hujung, seorang-seorang duk nampak tanda-tanda pelik-pelik. Nabi tak nak ubat dah. Nabi ni suka ubat, tapi dekat hujung usia ada ketika Nabi tolak. Ada ketikanya Nabi duduk, Nabi tengok, Nabi sakit, tiba-tiba Nabi sihat sekejap. Kemudian Nabi pergi meninggalkan umat Nabi. Dia sihat sekejap, macam orang tua kita kadang-kadang tuan-tuan, sakit, tiba-tiba sihat sekejap, tiba-tiba meninggal. Nabi pun ada waktu, ada macam itulah berlaku pada Nabi. Pagi subuh ni 12 Rabiul Awal, semua orang pun teringat cerita ni. Pagi subuh, sebelum tu Abu Bakar dah jadi imam lebih kurang 17 waktu dah. 17 waktu dah semayang jadi imam. Nabi punya nak Abu Bakar jadi imam, Abu Bakar punya tak nak jadi imam. Lalu bila mana pagi subuh tu, sahabat tengok Nabi selak jendela, selak tirai, sahabat tengok Nabi senyum. Mereka ingatkan Nabi ni senyum tu senyum sembuh. No, itu bukan senyum sembuh, itu senyuman terakhir Nabi untuk sahabat. Bila mana Nabi senyum, ada sahabat Nabi duk ingat lepas daripada solat ni nak buat kerja yang mana tertangguh. Sebelum ni mereka tak nak lari jauh sikit daripada rumah Nabi. Takut dah. Tiba-tiba mereka nampak Nabi senyum, termasuklah Abu Bakar. Tu yang dia terlewat sedikit sebab dia bergerak agak jauh sedikit. Bila waktu pagi datanglah kisah yang mana duduklah keliling Nabi, Ahlul Bait Nabi, terutamanya Aisyah radhiyallahu anha yang menyebut, aku banggalah. Aku bangga fi yaumi wa fi baiti, dalam hari giliranku, dalam rumahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal sahri wan nahri, bawah leherku dan juga dadaku. Maksudnya letak Nabi dekat dada. Orang perempuan, suami kita nazak ke? Kita boleh tak letak atas katil, boleh, nak letak dekat dada boleh. Tuan-tuan, kalau dapat kawan kita ke sakit nazak, nak talafuz la ilaha illallah, boleh letak dekat dada. Telinga kanan dibisik, telinga kanan duk bisik la ilaha illallah. Aisyah buat macam tu lah. Aisyah kata baina riqi wa riqihi, aku seronok ni. Sebab apa? Air liur aku bercantum dengan air liur Nabi. Sebab Aisyah nampak sugi dekat Abdul Rahman, adik-beradiknya Abdul Rahman. Mai sugi Ustaz. Aisyah gigit kayu sugi. Dia sugi gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia tengok Nabi macam seronok nak sugi gigi hujung usia Nabi.
Jadi bila Nabi sugi gigi, ada ketika Nabi tepih, sakit Aisyah, fa inna lil mauti la sakarat. Sakitnya sakaratul maut. Maka Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan, dia duduk, dia dengar mulut kami, kumat kami. Mulut Nabi kumat kami, macam duk cakap sesuatu. Aisyah pergi letak telinga dia. Ada banyak riwayat. Antara riwayat yang menyebut apa yang disebut oleh Nabi SAW sebelum Nabi wafat. Apa kata Nabi SAW? Nabi ni, tuan-tuan, dia Rasul. Dia ada salah tak dengan kita? Dia ada salah tak dengan Allah SWT? Ada tak? Tapi apa yang Nabi sebut sewaktu Nabi wafat, ucapan terakhir Nabi dalam riwayat yang menyebut, Nabi ulang banyak kali kata Aisyah. Nabi, dia tengok kat telinga Nabi. Nabi kata apa? Allahumma ghfirli warhamni. Allahumma ghfirli warhamni. Nabi kata, ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Nabi, tuan-tuan, ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Warhamni, kasihanilah, kesian dekat aku ya Allah. Ini Nabi. Dia cakap banyak kali kata Aisyah, wa alhiqni birrafiqil a'la. Himpunkanlah aku bersama Tuhan yang Maha Tinggi. Itulah kalimah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada orang bincang tentang ummati. Hadis ummati sahih, tapi hadis tu dalam riwayat yang mula-mula saya baca tadi tu. Tapi nak ceritanya, bila Nabi wafat, Nabi menyebut wa alhiqni birrafiqil a'la. Himpunlah aku bersama Tuhan yang Maha Tinggi. Maka perlahan-lahan tangan Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi angkat jari, tangan Nabi mula lembek dan jatuh. Sebahagian riwayat kata datang dekat dada Aisyah telah lalulah air liur sejuk Nabi. Maksudnya Nabi sedikit terkeluar air liur. Nak menunjukkan Nabi sudah tidak ada. Ada sahabat tak dapat terima. Sahabat kata, no, ini macam peristiwa Nabi Isa. Nabi Isa dia tidak wafat. Orang tak boleh terima, tuan-tuan. Sebab dia Nabi, dia bukan orang biasa. Jadi Nabi Isa, sekejap ikut. Umar tak boleh terima. Sampailah Abu Bakar datang. Abu Bakar tengok. Allahu Akbar. Innaka mayitun fa innahum la yu'minun. Innaka mayitun, dia kata, tak ada. Bila dia keluar, maka dia baca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrallaha syai'a. Sahabat Nabi dah pernah dengar ayat tu. Kata Umar, aku pernah dengar, tapi hari kewafatan Nabi seolah-olah ayat tu baru kami dengar. Tidaklah seorang rasul, wa ma Muhammadun illa rasulun, melainkan seorang rasul illa rasulun qad khalat min qablikum. Sebelum ini juga ada rasul-rasul juga, yang mana rasul-rasul itu juga pergi meninggalkan kaumnya. Maka Nabi Muhammad pun akan meninggalkan kita. Maka barulah mereka boleh menerima, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan tengok sejarah, bila nak wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dah wafat, kelang kabut jadi. Kelang kabut. Macam mana nak mandi jenazah Nabi? Dia orang tak tahu macam mana nak mandi jenazah Nabi. Padahal sama macam orang lain, tapi tak tahu di mana nak kebumikan Nabi. Mana? Maka waktu itulah datang Abu Bakar, kata Nabi dikebumikan di mana dia wafat. Maka waktu itulah diangkat katil Aisyah. Rumah Nabi yang sederhana itu diangkat katil Aisyah. Itulah tuan-tuan pergi ziarah Raudhah makam Nabi, itu katil Aisyah diangkat. Kalau tuan-tuan baca riwayat Ibnu Majah, orang tanya, wahai Aisyah, di mana katil engkau? Aisyah jawab, tempat sujud Nabi katil aku. Sahih Bukhari menyebut, bila Nabi nak sujud, Nabi terpaksa tolak kaki Aisyah, menunjukkan rumah Nabi sangat sederhana dan sangat kecil waktu itu. Tapi diangkat lalu digalilah lahat. Maka waktu itu orang kelang kabut, macam mana nak gali lahat ni? Lahat Madinah ke lahat Mekah? Dia lahat dia lain, tuan-tuan. Lahat saya tak tahulah, lahat orang Melaka dengan lahat orang Selangor saya tak tahulah. Kadang-kadang dia lain sikit. Kita balik kampung, awak nampak lain sikit. Orang tak tahu. Abbas bin Abi Talib waktu itu dia kata apa? Pergi panggil Abu Talhah, dia penggali kubur daripada Madinah. Pergi panggil Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia penggali kubur daripada Mekah. Mana-mana yang datang itulah khair, ya Allah. Aku tak tahu nak buat decision. Tiba-tiba Allah mudahkan urusan Abu Talhah, dikorek dengan yang lahat bentuk Madinah. Maka waktu tu tuan-tuan tengok, ada orang pilih siapa nak jadi khalifah ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat Saqifah Bani Sa'adah kelang kabut sikit. Yang nak mandi ni macam mana yang nak mandi ni? Siapa nak mandi jenazah? Maka waktu itulah hanya beberapa orang. Faddal bin Abbas, Qusam bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, lagi Usamah bin Zaid, Ali bin Abi Talib. Tengah duk mandi ni, tutup, tak ramai boleh masuk.
Ramai dekat belakang, jangan pegang badan Nabi. Punya duk tak tahu ni, jangan pegang badan Nabi. Allah Akbar. Jangan tengok badan Nabi. Duk cakap. Jadi Ali pun duk pegang badan, Abbas duk pusing-pusing badan Nabi. Ali kata tak ada langsung kotoran badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada langsung. Kita mati tuan-tuan, orang mati ni urus jenazah dia tahu lah. Taik keluar tu biasa. Betul? Bahasa sorry lah tuan-tuan, saya orang utara ni taik lah. Orang Melaka saya tahu cakap paling lembut dalam dunia orang Melaka. Yang saya kalau terkasar minta. Najis terkeluar tuan-tuan. Biasa kalau kita mati. Tu yang kita kadang kena tekan perut tu. Ambil kain pereca, tekan perut, keluarkan najis. Ali kata tidak ada kesan-kesan najis pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang duduk kat belakang. Duduk kat belakang. Hazzana ya Ali. Mana bahagian kami wahai Ali. Maksudnya, kami pun nak mandi Ali. Semua berkumpul ni. Maka Ali buka tirai sikit, bawa masuk seorang. Ada seorang, lupa nama dia. Mandikan Nabi SAW. Kafankan dengan 2 helai kain kosong, kain kafan biasa. Dan juga 1 helai kain yang agak berbelang-belang sedikit. Tuan-tuan, Nabi tak pakai baju. Biasanya kita kata sebahagian orang pakai baju, pakai jubah. Boleh, tak ada masalah. Boleh, kita nak pakai kain ihram. Boleh. Nabi sendiri 3 helai kain. Maka bila kafan Nabi SAW nak mandi jenazah, nak solat jenazah Nabi. Mulalah tak tahu siapa nak jadi imam solat jenazah Nabi. Maka waktu itulah ada ulama menyebut, kenapa Nabi lambat dikebumikan. Nabi wafat subuh Isnin, Nabi ke bumi Selasa malam terlewat. Ni khasnya, jangan kita pun duk ingat, kita pun nak lewat-lewat. Sedangkan ada hadis Nabi kata segerakan. Tapi Nabi terlewat. Salah satu sebab ada ulama mengatakan bahawa kerana tak ada imam, rumah Nabi yang sempit itu, 3-4 orang masuk, lepas solat keluar, lepas solat keluar, lepas solat keluar. Lambat. Tak ada seorang pun berbaki yang tidak solat jenazah Nabi. Orang perempuan masuk, budak-budak semua masuk, ambil barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hari yang paling menyayat hati bagi sahabat Nabi. Ini saya cerita tuan-tuan sebab cerita ni kita selalu dengar dah. Kita dengar cerita wafat Nabi banyak kali kita dengar. Sampailah peristiwa yang mana sahabat ni bila nak ke bumi ni tuan-tuan, nak turun dekat tanah dalam liang lahat ni berebut nak masuk liang lahat. Ada sahabat nama Mughirah. Bila dah semua dah letak tanah dah, semua dah sedih ni, tanah tengah tutup pelan-pelan. Dia ambil cincin dia lempar dalam kubur. Dia lempar dalam kubur. Dia kata, cincin aku terjatuh dalam liang lahat Nabi. Saya pun tengok, dia tak kata apa, dia kata ambil lah cincin kau. Dia pun terjun masuk dalam liang lahat, dia pun ambil. Padahal dia nak jadi orang terakhir keluar daripada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu punya sayang tu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akai ya. Jadi nak cerita je tuan-tuan, macam mana sahabat Nabi sayang Nabi, kenapa Allah muliakan sahabat sampai Allah menyebut Al-Qur'an akan mereka. Ya, tuan-tuan baca ayat Quran, kalau sahabat dengan bukan sahabat tak sama. Level lain. Imam Syafi'i bukan sahabat. Imam Abu Hanifah bukan sahabat. Imam Malik bukan sahabat. Umar Abdul Aziz bukan sahabat. Uwais Al-Qarni, dia beriman dengan Nabi, tapi dia tak jumpa Nabi, dia bukan sahabat. Ada orang on the way, dia beriman dengan Nabi, on the way, sampai Nabi dah wafat, dia ziarah jenazah Nabi, namanya Khawlani. Dia bukan sahabat. Lain. Orang tu duduk belakang, apa maksud sahabat? Man laqiyan Nabi, siapa tengok Nabi, wa mu'min bih, beriman dengan Nabi, wa mata alaih, mati dalam keadaan beriman. Dia duduk padang Arafah, khutbah wada', hujung belakang, contoh. Dia tengok Nabi 1 saat ke, 1 jam ke, dia tengok Nabi, sembang pun tidak, tapi dia tengok Nabi. Dia beriman dengan Nabi, dia mati dalam keadaan beriman, dia sahabat. Jangan main-main sahabat. Lain. Sahabat, kullus sahabah udul, kullus sahabah awliya. Kita jarang sebut Abu Bakar wali Allah. Sebab apa? Wali bawah lagi, sahabat lebih tinggi. Nak kata hebat tak hebat, kedudukan sahabat. La tasubu ashabi. Sampai mati kita tak boleh nak cerca sahabat Nabi. Sebab apa? Ibnu Katsir menyebut kelebihan man ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat darjat sahabat Nabi. Hanya tengok ya. Sebab itu bila kita cerita ni, kenapa Allah angkat? Salah satu kita tengok cerita mereka sayang, mereka ikut, mereka taat, mereka subhanallah. Dan kita pun sama-sama tuan-tuan, kita nak ada dua-dua tu. Ada apa? Bukan setakat cinta malam ni yang kita sebut, kita nak dua-dua.
cinta dan ikut. Cinta dan ikut. Kita cerita cinta tajuk malam ni. Cinta dan ikut. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kamu sayang aku, sayang Allah, cinta Allah, ikutlah Nabi. Kalau sayang saja Abu Talib pun sayang, tapi dia tidak bersama dengan Nabi, tak jadi. Ada orang ikut Nabi, sebiji ikut, tapi dalam hati tak suka Nabi. Ada orang munafik. Jadi dia kena ada dua-dua, ikut dan juga ittiba', hub wal ittiba', cinta dan sayang Nabi. InsyaAllah, tuan-tuan minta maaf tuan-tuan, saya lajak kalau ikut 8.40 paling lambat, tapi 8.40 lebih kurang lah. Saya faham masjid ni kadang ada orang musafir, ada orang yang dalam perjalanan. Saya terpaksa cakap laju sikit lah tuan-tuan, guru kan, tak ingin nak cakap banyak, tapi masa kesuntukan, ada masa insyaAllah kita jumpa lagi. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga haudnya. Kita dapat kekuatan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada kekuatan, anak-anak kita pun dapat manfaat. Anak-anak kita ni kadang tak sempat. Ustaz dia ceramah, dia balik, habislah. Besok minggu depan ada orang lain pula ceramah balik. Tapi budak-budak anak-anak tak sempat dengar. Tuan-tuan beli buku. Beli buku sikit. Belilah sikit apa-apa pun bahan bacaan. Korbankan sedikit RM2. Beli bahan bacaan, baca kat budak-budak. Tambah-tambah yang muda-muda. Saya pernah jadi cikgu, saya pernah mengajar. Saya tahu ada ramai cikgu, ada kawan saya pun cikgu, ustaz semua dekat sini ada. Jadi cikgu tuan-tuan, kadang-kadang kelas-kelas yang hujung-hujung ni, yang budak-budak bukan nakai, itulah lebih kurang wah sikit lah. Tak, lain tuan-tuan, lain. Kalau budak sekolah agama, kita ceramah cerita bab Nabi, dia lena. Sebab dia tiap-tiap hari dengar tazkirah lah. Tapi yang nakai-nakai ni pengalaman saya lah. Jadi cikgu kat kelas-kelas hujung ni, kelas relief, kelas ganti, cerita bab sahabat, cerita bab Nabi, cerita bab dia Penang pula kan, dia punya dalam kubur ada ulang kan, mamu Penang kan. Dia cerita, dia punya excited. Budak-budak muda ni, yang nakai-nakai ni, bila cerita Nabi, cerita sahabat, dia excited. Bila kita tengok, tanya, cek balik tuan-tuan, rupa-rupanya kenapa dia excited nak mendengar kisah ini? Sebab mereka tidak pernah mendengar cerita ini dalam rumah mereka. Tak pernah dengar cerita ni. Sedangkan cerita-cerita ini cerita simple. Paling kurang bapa, mak, ayah kita, family kita ambil tanggungjawab. Kita sambunglah cerita ini berterusan sampai kita mati. Duit ringgit tak ada, tak apa. Paling kurang kita wariskan cerita Nabi kepada anak-anak kita. Yang baik datang daripada Allah, lemah daripada diri saya sendiri, hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkasar bahasa, minta ampun, minta maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampun dosa kami, dosa mak ayah kami. Ya Allah, kasihanilah kedua ibu dan ayah kami seperti mana mereka kasih dan sayang kepada kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ampun dosa isteri kami. Ya Allah, pasangan kami. Ampun dosa anak-anak kami. Ampun dosa adik-beradik kami, kawan-kawan kami, guru-guru kami. Ampun dosa jiran-jiran kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, malam ini semua yang hadir malam ini, Allah, datang dengan dosa-dosa. Ya Allah, tidaklah kami keluar daripada masjid ini. Ya Allah, Engkau ampun dosa-dosa kami. Ya Allah, wala maridan illa syafaitah. Sebahagian diuji dengan kesakitan, penyakit-penyakit tertentu. Ya Allah, Engkau berilah kesembuhan kepada kami semua. Ya Allah, wala dainan illa adaitah. Ada sebahagian terganggu, tergugat dengan masalah ekonominya, dengan hutang-hutangnya. Ya Allah, tidaklah Engkau permudahkan. Ya Allah, wala hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yasarta ya rabbal alamin. Kami datang malam ini, Allah, kami ada hajat dan keinginan kami. Ya Allah, tidaklah Engkau mendengar hajat dan keinginan kami. Ya Allah, dan Engkau mudahkan untuk memakbulkan apa yang kami perminta, apa yang kami hajatkan. Ya Allah, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.